Di antara fungsi ataupun di antara kita katakan perkara yang ada dalam majlis ilmu ialah ikhwan, tujuan kita hadir majlis ilmu yang pertama untuk mengeluarkan diri daripada jahil kepada mengetahui. Ini tentulah kalau datang majlis ilmu lebih bodoh daripada tak mai, baik tak usah mai. Tentulah kita datang ini nak lebih alim, nak lebih mengetahui. Pasal itu dahulu para ulama salaf pernah menyatakan, kata para ulama salaf, la tajlisu lil alim, janganlah kamu duduk di sisi para ulama, orang alim, sehinggalah kamu dapat memperbaiki diri kamu sekurang-kurangnya daripada 5 perkara kepada 5 perkara. La tajlisu 'indal alim, janganlah kamu duduk di sisi seorang yang alim sehinggalah dia dapat membawa kamu daripada 5 kepada 5. Yang pertama, dia kata dia membawa kita daripada syak ilal yaqin, daripada kita hidup dalam keraguan, tidak tahu hakikat ilmu, hakikat yang sebenar. Dengan kita menyertai majlis ilmu, maka kita pun keluarlah daripada syak kepada yakin, melihat nas-nas Al-Quran, melihat nas-nas sunnah, maka hati kita bertambah yakin. Kalau dahulu kita juga di antara orang yang pernah bercakap, kalau duk semayang banyak, puasa banyak, harta boleh turun dari langit ke? Itu zaman dahulu. Tapi sekarang kita belajar, tiba-tiba kita melihat bagaimana seorang hamba apabila dia berhubung dengan Allah, satu keajaiban. Banyak benda ajaib bila kita berhubung dengan Allah, banyak ajaib. Dunia, kadang-kadang dunia pasrah, kadang-kadang dunia menyatakan kami tak mampu, tetapi kita dapat melihat yang berlakunya sebaliknya. Banyak orang sakit di rumah-rumah sakit, di hospital, mustashfa ini, di hospital, ICU, CCU, tak mati lagi. Yang tak masuk hospital mati dah. Ini keajaiban. Kita pergi hospital, ditulis di kepala katil tu, minum tak boleh, makan tak boleh, tak mati dia. Yang makan, yang minum ni yang mati. Subhanallah, ini urusan Allah. Karena itu janganlah kita duduk dalam majlis itu, melainkan dia boleh membersihkan kita daripada 5 kepada 5, di antaranya minasyak ilal yaqin, daripada kita ragu dengan Islam, ragu dengan sunnah. Kita belajar sampai kita meyakini jalan hidup yang benar. 2, kata ini bukan hadis, ini perkataan para ulama. Boleh kita ambil manfaatnya kalau ada, dan boleh kita tinggalkan kalau tidak ada manfaatnya. Yang kedua apa dia? Minar riya ilal ikhlas, daripada riya kepada ikhlas. Sebab Allah Ta'ala firmankan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah memerintah kita beribadah kepadanya dan dia minta satu, ikhlas. Dan Allah kata di ujung, wazalika dinul qayyimah, itulah dia agama yang lurus. Kalau insan boleh buat itu, boleh buat ini, tetapi tidak ada ikhlas, dia masih bengkok. Bengkok ibu negara Thailand pun tidak bengkok lagi, tapi hamba ini lebih bengkok kalau dia tidak ikhlas. 2, 3 apa dia? Daripada minar riya ilal ikhlas, daripada riya kepada ikhlas. Itu 2. Yang ketiga, kata para ulama salaf, minal takabbur ila tawadhu, daripada sombong kepada merendahkan diri. Subhanallah, daripada sombong merendahkan diri.
Nabi kita pernah menyebut dalam hadis Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud tentang satu khabar yang sangat mengerikan. Nabi sebut tentang orang yang sombong itu ada dalam hati dia walaupun sebesar zarrah, walaupun sebesar habbah bijirin, maka dia tidak akan masuk syurga. Menyebabkan ada sahabat yang mendengar hadis ni daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin dia faham dengan tidak faham, maka dia bertanya pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kita ini kalau pakai baju baru, pakai kasut baru, adakah itu sombong? Rasulullah kata, kalau ada sombong sebesar zarah ke habbah ke, tidak masuk syurga. Kalau orang tu ada duit beli baju baru, zaman hari itu beli unta baru, beli kasut baru, adakah itu daripada sombong? Masuk dah itu sombong? Nabi kata, dah, itu bukan sombong. Mungkin termasuk kalau dia belagak, mungkin termasuk, tapi itu bukan maksud aku sombong. Yang berduit, yang kaya-kaya, pakailah. Yang tidak mampu, pakailah baju apa yang mampu, bersih. Tapi Nabi kata, Allah Ta'ala itu cantik, innallaha jamil, Allah cantik, yuhibbul jamal, disuka hamba-hamba yang cantik. Tetapi Nabi kata, yang aku maksudkan dengan al-kibr, dengan sombong itu, Nabi kata, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina orang lain. Itu sombong. Sombong Nabi katakan ada dua, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina orang. Subhanallah. Dan inilah yang dibuat oleh iblis. Dosa yang pertama dibuat bukan di bumi, di syurga. Siapa dia? Iblis. Yang memerintah sujud kepada Adam itu bukannya malaikat, tetapi Allah. Allah menyatakan, usjudu li Adam, sujudlah kamu semua kepada Adam. Fasajadu, daripada kumpulan malaikat, fasajadu. Ada kalimah waw itu, waw jamak tu, menunjukkan satu malaikat pun tidak mengingkari perintah, semuanya sujud. Illa, melainkan kalau ada yang tidak sujud, bukan dari malaikat, bukan dari malaikat. Illa itu mengkecualikan yang tidak sujud itu bukan dari malaikat. Dari mana? Illa iblisa, daripada iblis. Melainkan iblis ni Quran kata daripada bangsa jin. Kenapa? Aba, dia enggan, dia sombong. Wastakbara, dia bongkak. Wa kana minal kafirin, dengan dua sifat itu dipersilakan dia keluar daripada rahmat Allah, jadilah dia orang yang kafir. Itulah sombong. Apabila kita duduk dalam majlis ta'lim ini, ikhwan, nak keluarkan diri daripada takabur kepada tawaduk. Tawaduk ni bukan orang berjalan mata tengok tanah sampai pijak batu jatuh masuk hospital. Tidak. Tawaduk itu orang yang menerima kebenaran. Mungkin peribadi dia ada yang tak betul, salat dia ada yang tak betul, orang betulkan dan orang membawa dalil-dalil dan dia menerima. Dia menerima. Kata Imam Abu Hanifah Nu'man, kalau kamu betulkan aku dengan dua perkara, dengan Al-Quran dan dengan sunnah Nabi yang sahih, dia kata ala ra'si wal aini, aku menjunjung itu, aku terima. Tapi kalau kamu betulkan aku dengan nafsu kamu, aku tak terima. Kerana nafsu manusia ini, dia bukan agama, dia benda yang liar. Tetapi Quran dan sunnah, dia adalah wahyu. Maka ala ra'si wal aini, ala ra'si wal aini, aku terima, aku patuh. Subhanallah. Yang ketiga, ikhwatul iman. Yang keempat, ikhwatul iman, dia nak membawa kita minar rughbati ila zuhdi, daripada tamak haloba, hidup tak pernah cukup, kepada hidup mengerti makna zuhud, mengerti makna cukup, mengerti makna sikit,
mengerti makna pemberian ilahi, daripada komplain. Insan selalu komplain Tuhan dia, lalu dia komplain Tuhan. Rabbi ahanan, dia kata, Rabbi ahanan, Tuhan nampaknya menghina aku. Bila bagi sakit, bila bagi duit tak ada, bila bagi tender tak dapat, pinangan ditolak, Rabbi ahanan, Tuhan hina aku, dia kata. Tapi bila Tuhan beri semua hajat dia tercapai, dia kata Rabbi akraman, nampaknya Tuhan memuliakan aku. Kata Allah, kalla, jangan begitu. Itu sikap yang salah, kata Allah. Itu sikap yang salah. Bukan bermakna miskin itu tanda hina, kaya tanda mulia, tidak. Ada Nabi yang miskin, Nabi Isa miskin, Nabi kita Muhammad seorang yang miskin, dan itu bukan tanda kehinaan. Ada Nabi yang kaya, dan ada musuh Allah yang kaya-kaya. Subhanallah. Kekayaan Namrud itu, kalau kita banding Namrud dengan Fir'aun, Fir'aun cerita dia terkenal, tapi kayalah tak kaya sangat. Dia sekadar Mesir, dia memerintah tak keluar daripada Mesir. Tetapi Namrud perintah dunia. Namrud perintah dunia, dia lebih kaya. Tetapi itu bukan simbol hina ataupun mulia. Tidak. Mulia ada di mana? Ada pada takwa. Inna akramakum, alif dibaca dengan baris di atas, akram. Wazan dia akram ahsan, asfal, asdaq. Apa dia? Yang paling mulia. Sudah tidak ada orang di atas itu akram. Kalau ahsan, paling baik. Asdaq, paling benar. Semua duduk di bawah dia yang paling. Maka inna, sesungguhnya, taukid, sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di sisi Allah dari kamu, indallah, di sisi Allah, ialah orang yang attaqakum, yang takwa. Miskin boleh takwa, siapa saja boleh takwa. Penjajah tepi jalan pun boleh takwa, si pendarik beca pun boleh bertakwa, siapa saja boleh bertakwa. Maka itu yang mulia di sisi Allah. Rupanya kita datang majlis ta'lim ni ikhwan, dia nak mengeluarkan kita daripada rughbah ila zuhdi. Daripada apa? Daripada kita ni tamak halabah kepada mengenal makna kehidupan. Dan yang kelima, sekurang-kurangnya yang akhir, minal adawah ila nasihah. Tukar daripada adawah, permusuhan, kepada nasihat, menasihati. Bukan senang ini ikhwan. Ini diantaranya ikhwan, kita menyertai majlis ta'lim. Kita menyertai majlis ta'lim diantaranya kerana inilah, untuk mengubah. Kerana itu kita baca hadis 40, satu yang benar bila Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala meletakkan hadis yang awal dalam hadis 40 itu tentang hadis daripada Umar Al-Khattab, riwayat Bukhari dan Muslim, tentang innamal a'malu binniyat. Kenapa? Jawapan dia, wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amal kena bermula dengan niat. Ya betul. Kenapa? Kamu dapat apa kamu niat. Karena itu ikhwan, selangkah kita langkah daripada rumah ke majlis ta'lim, ingat balik hadis yang sangat sahih, yang para ulama hadis menyebut dalam senarai hadis-hadis sahih tentang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Sesiapanya melangkah ke majlis ilmu, langkah itu Allah mudahkan dia sampai ke syurga. Rupanya penyertaan kita dalam majlis ta'lim ni ada makna, bukan kebetulan. Tidak. Alah kebetulan dah sembahyang subuh dengar bila. Tidak. Dengan makna, ma'aniyah, dia kena bersertakan dengan niat. Dia bukan sambil lewat. Tidak. Dia dengan niat. Hidayah sampai kerana orang itu menghendaki hidayah. Allah berhubung dengan hamba, yang hamba itu nak berhubung dengan Allah. Maka itu penting ikhwatul iman.